Assalamualaikum, selamat malam. Okay. Hai semua, saya Kak T daripada JB, duduk area Tebrau. Seperti biasa, setiap malam saya buat live dekat FB page saya, FB page Aihu Kak T. Okay, saya malam ni saya nak share berkenaan dengan cooperating. Cooperating ni penting, penting. Paling penting untuk marketing. Marketing terutama dalam marketing FB, FBX mesti nak ada ni cooperating. Jadi saya nak share sikit apa yang saya tahu dan apa yang saya faham berkenaan dengan cooperating. Sebab nak kata pandai, pakar tu tak adalah tak ada. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya share, apa yang saya faham, yang apa yang selama saya belajar, tu saya nak share lah sikit lah pada orang lain sebab mentor saya cakap kalau kita nak share dengan orang ni, apa-apa saja kita nak share, kita jangan tunggu kita pakar dulu. Jangan tunggu kita rasa kita pandai sangat dah betul sangat dah macam dah ada persen tahulah semua baru nak share dengan orang, baru nak cerita ke orang tak perlu. Apa yang kita tahu itulah kita cerita ke orang. Sambil kita cerita ke orang, sambil kita share, kita belajar lagi dan kita terus juga share juga pada orang lain. Kan nak tunggu sampai perfect itu memang kalau kata manusia ni memang tak perfect. Lagi satu mengambil masa lama lah kita nak share dengan orang kan. Satu ilmu ni juga kalau kita belajar dan share dengan orang, kita dapat ilmu dengan orang lain, lepas tu kita share pada orang lain, itu menyebabkan kita lebih faham ilmu tu lah sebab bila kita dengar, kita berfikir, kita faham, kita tahu, lepas tu kita bercerita pada orang, itu menyebabkan kita rasa lebih memahami, lebih faham apa yang kita belajar. Dan kita situ juga kita boleh detect kat mana kita yang tak tahu, kat mana yang sebenarnya kita rasa tahu, sebenarnya kita tak tahu. Di situ kita dapat detect sendiri, kita sendiri dapat detect lah. Dan bila kita dapat tahu tu, bila kita dapat tahu ke mana kekurangan kita, mana bab yang kita kurang tahu, kurang jelas, kita boleh bertanya, boleh belajar lagi. Jadi bila cari tu kita lebih mahir lah. Bukan makna sekarang sedang mahir, tapi dalam proses lah. Semua apa macam tu juga lah. Okay, berkenaan dengan cooperative, saya pun nak cerita sebenarnya cooperative pun saya pun bahagian ni bab karangan ni memang sangat lemah lah, memang lemah juga. Tak pandai nak buat ayat, tak pandai nak kalau buat ayat menulis tu bila sendiri baca pun tak, kalau kata orang tu macam tak seronok. Kalau macam saya baca, kalau saya baca tu kan macam macam tak best lah, macam tak menarik lah, tak wow macam tu, tak wow. Yalah sebab tak pandai kan. Tapi itu bukan alasan kita tak boleh buat cooperating. Semua orang kena belajar, terutama sekarang ni yang business offline tu ditukar kepada online. Sekarang ni kita nak ke tak nak ke, kita terpaksa pergi ke online. Dan online ni kita tak boleh berpisah dengan cooperating. Sebab cooperating bagi saya dia mengganti ataupun dia mengganti macam kalau kita offline kita jumpa dengan orang, kita bercakap terus kan, kita terangkan produk kita, apa yang kita buat, apa yang produk kita boleh tolong dia. Tapi kalau kita nak bercakap dengan orang ramai, prospek orang ramai kat luar secara alam maya, kat Facebook, kat IG, dekat FBX kan. Jadi kat WhatsApp, Google WhatsApp kerja tulis cooperating kan. Jadi macam mana kita nak luahkan apa dalam hati kita? Kita bercakap tu nak luahkan dalam bentuk tulisan. Jadi cooperating itu bermaksudnya ialah gaya penulisan, gaya kita menulis, gaya penulisan kita. Sebacalah nak cakap susah sikit ni. Ni apa itu cooperating dalam buku manajetawan ni? Dalam buku manajetawan ni, how to make your first million ni,
Jadi dalam bab 6 kooperatif, ada jelaskan ada jelaskan apa itu kooperatif. Ni pun saya faham lah yang ni, tapi saya nak nak cakap secara detail, takut orang tak faham. Jadi saya baca kat sini. Kooperatif bermaksud gaya penulisan yang memujuk pembaca untuk bertindak. Jadi gaya tulisan kita mesti nak ada gaya. Macam tu ke kita bercakap dengan orang, kita cakap jumpa pelanggan, jumpa customer kita secara offline kan. Kita bercakap dengan dia, kita ada lorak-lorak kita ada nada kita, tinggi, rendah, slow, macam yalah, ada gaya cakap, bukan bercakap macam robot kan. Jadi yang gaya penulisan tu ialah untuk memujuk pembaca untuk bertindak. Kita memujuk dia, ayat macam kita bercakap ni, kita memujuk dia kan. Lepas tu gaya penulisan pun kita nak ayat-ayat gaya penulisan kita lah untuk memujuk pembaca untuk bertindak. Bertindak macam mana? Salah satu bertindak ialah untuk terus membaca. Kita untuk menarik dia untuk dia terus membaca apa yang kita tulis sampai habis. Kooperatif yang baik akan membuat pembaca untuk baca sehingga habis. Jadi kalau dia baca daripada tajuk, baca 2 tajuk, lepas tu turun ke bawah baca intro dia. Jadi kooperatif yang baik itu, kalau kita buat yang baik, dia pembaca itu pelanggan tu akan baca sampai habis, sampai CTA. Sebab apa? Sebab bila dia baca sampai habis tu, maksud kooperatif itu dah kira bagus lah. Kira bagus sebab dia boleh membuat orang baca sampai habis. Ni ada lagi, bertindak termasuk boleh jadi prospek beli produk yang anda kenakan. Jadi tadi kan saya baru cakap dia kan, gaya penulisan yang memujuk pembaca untuk bertindak. Bertindak macam mana? Bertindak of course lah, bertindak baca sampai habis. Lepas tu bertindak tu mungkin bukan maksudnya bertindak tu boleh jadi prospek itu bila habis baca dia tu membeli. Contoh kalau CTA kat bawah tu ada CTA kan, call to action. Berminat sila klik nombor ini. Jadi dia akan klik nombor tu terus pergi ke WhatsApp terus order. Itu arahan bertindak kan. Ataupun mereka buat sesuatu yang anda minta, ataupun dia akan buat sesuatu yang kita minta lah. Cukup kita suruh dia share ke, kita suruh dia like ke, kita suruh komen ke, jadi kita suruh dia PM ke. Jadi dia akan bertindak mengikut apa yang kita minta. Jawab soalan dan lain-lainnya. Ataupun kita bagi kuis, kita bagi soalan untuk jadi dia akan jawab, kita suruh dia jawab. Maknanya dia akan bertindak bila dia membaca kooperatif ni, dia jadi seronok. Dan dia akan membuat dia tu bertindak mengikut apa yang kita arahkan. Contoh arahkan macam ni lah, kita dalam kooperatif tu kita suruh dia seperti suruh dia like ke, suruh komen, suruh share, ataupun jawab soalan yang kita berikan, ataupun suruh dia PM ni. Jadi contoh macam pelanggan email percuma dan lain-lain, ataupun kita suruh dia bagi apa lagi. Biasa itulah kan kalau kita buat kan, kalau bahasa pernah baca dekat kooperatif kat Facebook kan, macam itulah, bahasa komen, like, share, lepas tu suruh PM. Gaya penulisan kooperatif kita guna dalam pelbagai promosi dan iklan, termasuk jadi kooperatif kita tu kita boleh guna dalam pelbagai promosi dan iklan. Bukan satu medium saja boleh guna. Dia boleh guna dalam pelbagai promosi dan juga iklan, termasuk dalam brosur tu kita buat brosur kan, buat brosur tu tulis itu kan, buat kooperatif dia apa itu, jelaskan produk tu macam mana. Atau sosial media, kita boleh guna kat sosial media seperti FB, IG. Lepas tu yang ada website boleh guna kat website, email, katalog dan lain-lain. Kalau yang ada lah, yang tak ada tak apa. Jadi kalau saya biasa kooperatif ni memang guna kat of course lah, yang paling utama FB. Pasal banyak guna FB dan juga FB Ad, itu FB page. Lagi kat WhatsApp. WhatsApp ni
terdiri daripada grup WhatsApp, banyak kat grup WhatsApp lah, post kat grup WhatsApp. Kat IG jarang. IG kita tak guna copywriting panjang macam kita post kat Facebook. Dia guna pendek-pendek, ringkas saja. Okay. Tak pernah tulis panjang kat IG. Post gambar, jelaskan yang pendek dalam satu baris ayat, 2 baris ayat cukup. So tak buat panjang macam post kat FB. Okay. Untuk pemasaran internet, copywriting sangat penting. Maksudnya untuk marketing online, marketing secara online, copywriting ni sangat penting sebab dia menggantikan mulut kita lah. Mulut kita bercakap. Kalau offline kan kita bercakap, orang jumpa orang kita bercakap, itu nak kenalkan yang kita dan beritahu orang yang kita ada produk. Jadi copywriting dalam medium online ni dia menggantikan mulut kita lah. Mulut kita nak bercakap, nak jelaskan, Jadi ianya strategi pemasaran paling akhir untuk tukar pembaca menjadi pelanggan. Jadi dengan copywriting ni lah kita boleh menukar pembaca tu menjadi pelanggan kita. Okey. Lepas tu nak buat copywriting ni, dia ada tip saja. Kat sini ada sediakan tip. Di sini ada apa itu copywriting, sini ada tip copywriting, nak buat copywriting macam mana, dia bagi tip. Ini buku ni bukan untuk dibaca. Memanglah ada perkara dibaca, tapi ini untuk dijelaskan saja. Contoh apa itu copywriting, tip copywriting. Dia bagi tip saja copywriting, tapi copywriting kita kena buat sendiri. Kita berpandu kepada yang dibagi ni, copywriting untuk produk kita, produk masing-masing lah. Saya senang buat copywriting untuk kopi, nak buat copywriting untuk untuk baju kan. Itu kena buat sendiri. Cuma sini diajar macam mana nak buat, macam mana nak buat copywriting, apa yang perlu dibuat, macam mana nak buat copywriting yang menarik, buat copywriting yang betul. Lepas tu ada tip dia copywriting macam mana. Okay, tapi nak buat copywriting tu, nak buat ayat tu, buat sendirilah. Buat sendiri. Saya kena buat sendiri juga. Jadi masing-masing buat sendiri, ikut bisnes masing-masing. Dan setiap bisnes tak sama copywriting dia. Sebab apa tak sama? Sebab avatar dia ataupun pelanggan dia berbeza. Contoh saya nak buat, saya ada saya ada produk ni cash. Saya juga ada produk baju Exgo. Kalau saya nak buat copywriting, saya nak buat promotion, ataupun saya nak promote kopi, nak promote baju, saya tak boleh buat satu copywriting. Saya tak boleh buat copywriting untuk post dua-dua ni. Lain. Sebab ini customer dia lain. Customer dalam copywriting tu kita panggil avatar. Avatar tu ialah customer kita lah, macam mana. Terdiri daripada lelaki ke perempuan, umur berapa, kerja apa, hobi dia apa. Itu semua kira kategori avatar. Jadi avatar setiap produk itu berbeza. Jadi kena buat, walaupun kita ada produk 10 produk, contoh saya macam Ahur ni kan ada banyak produk, tapi saya tak boleh buat satu copywriting untuk semua produk. Tak boleh. Setiap produk tu ada avatar yang berbeza. Jadi satu produk satu copywriting. Jadi tak boleh campur buat copywriting. Contoh kalau saya buat copywriting untuk promote UK, saya tak boleh guna copywriting tu untuk promote baju. Sebab avatar dia berbeza, pelanggan dia berbeza. Okay, faham macam tu Okay, kita kena. Jadi sebelum nak buat copywriting, kita kena tahu, kita boleh tahu. Setakat tahu saja tak cukup. Kita kena fahami produk kita apa yang produk kita boleh bantu orang, macam mana boleh bantu orang tu. Jadi kita kena fahami dulu produk apa yang kita nak promote tu, barulah kita boleh dapat fahami avatar kita macam mana. Bila kita dapat avatar yang betul, mudahlah nak buat copywriting. Tips copywriting yang pertama, sini ada 16 tips yang okey. Saya jelaskan satu-satu secara ringkas. Nak jelas secara detail macam Datuk Sally terangkan,
Saya tak boleh lah, tak boleh nak cakap macam tu. Ini yang tips copywriting yang pertama ialah tambah value. Tambah value atau tambah nilai. Tambah nilai pada produk kita. Apa yang boleh produk kita boleh apa istimewanya atau nilai value tu, apa yang istimewanya produk tu berbanding dengan produk yang banyak pasal kat luar tu. Jadi kita kena jelaskan lah produk itu macam mana. Yang kedua, mendidik. Kita mendidik produk itu, kita macam mana nak boleh bantu orang. Kita mendidik orang tu untuk mendidik ni cara guna yang betul. Tu guna bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah, jangan bahasa yang educated sangat. Kalau boleh guna educated tu, kalau orang yang educate tu boleh lah. Tapi kalau kita nak promote untuk orang biasa, sama-sama level kita, guna ayat mudah yang biasa kita cakap harian. Kalau saya ni duduk kat JB ni, sebab ayat biasa lah. Ayat biasa orang cakap. Kalau lah duduk kat Kota Baru, kat Kuala Terengganu, lepas tu nak jual kuih, nak jual nasi dagang contohnya, nak jual nasi kerabu. Jadi kena buat copywriting tu, nak post kat siapa? Nak post ke grup kawasan Kuala Terengganu. Jadi boleh buat ayat lorak Terengganu. Tak perlu nak buat lorak KL. Jadi orang yang baca tu berasa macam, oi, dekat je Cik Dagan aku sendiri dengan aku. Dekat je, senang je nak dapat. Tapi itu dah rasa macam rasa dekat, rasa macam mesra, rasa macam orang Terengganu buat sedap tu. Macam tu. Ayat lorak dia tu mestilah ayat Terengganu sebab kita nak post tu pada orang Terengganu, negara Kuala Terengganu. Tak payah nak post ke KL ke Penang ke, takkan Cik Dagang tu nak post ke sana kan. Jadi buat ayat tu copywriting dia sesuai dengan produk, dengan keadaan, dengan tempat juga, dan kepada siapa kena tuju. Tuju tu siapa tu lah avatar lah. Jadi bahasa audience, boleh bahasa mudah dan bahasa audience, dialek setempat. Lepas tu keep it simple and don't stupid. Keep it stupid is stupid. Macam mana? Jadi buat ayat yang ringkas, tak perlu nak buat ayat panjang sampai 100 ayat, tak ada nota, tak ada koma, tak payah. Buat ayat pendek, ada koma, ada nota, ada tanda seru. Biar bila orang baca tu adalah bila dibaca tu adalah macam ada macam ada nada macam tu, ada nada. Tak perlulah baca tulis ayat panjang sampai orang baca sampai penat gitu baru notah. Tak boleh lah. Okay. Jadi elak overclaim, jangan overclaim. Ini bahaya. Kadang-kadang kita nak tulis ni overclaim sangat, sebab nak macam orang baca tu macam bagus sangat produk ni, over sangat lah. Dah tak ada apa-apa pun. Orang pun tahu produk tu, tapi bila orang baca apa benar lah cakap macam tu. Jadi setelah kita tu kalau yang produk-produk yang kesihatan tu elak jangan guna perkataan melawat dalam copywriting. Sebab melawat ni dia untuk macam buat hospital yang ada CJKKM ya, yang diluluskan oleh perubatan lah. Jadi jangan guna melawat, elok tukar kepada membantu. Contoh membantu mengurangkan jeragat, membantu hilangkan rasa gatal-gatal, membantu membantu kurangkan lemak, macam tu. Membantu. Dan tak boleh, jangan elakkan guna perkataan merawat kalau produk-produk kesihatan, produk-produk kecantikan ni. Jadi pengaruhi pelanggan, ayat tu nak mestilah yang bagusnya yang boleh mempengaruhi pelanggan. Ini pun saya lemah juga sebab ni nak pengaruh orang ni susah juga ni. Nak ayat tu kena betul. Sentuh emosi pelanggan. Sentuh emosi dia supaya dia boleh rasa macam ni. Tak boleh ni, kena dapat juga ni. Macam tu. Okey. Pertanyaan, kita boleh buat bentuk pertanyaan. Dan copywriting kita tu boleh tanya dia.
headline memukau. Headline tu tajuk lah. Tajuk kooperatif tingkat atas sekali tu, tajuk dia yang memukau, yang menyebabkan orang nak tertanya, nak baca bawah lagi apa dia yang berkenaan dengan tajuk tu kan. Tajuk ni memang penting Memang penting tajuk dia. Kalau tajuk tak penting, ada orang baca tajuk dia, alah tak ada apa lah, tak baca pun apa yang bawah dia, apa yang dia nak terangkan. Jadi ciri-ciri produk ataupun servis, ciri-ciri dia macam mana. Contohlah kalau setakat nak cerita pasal baju ni, ciri-ciri dia macam ni. Ciri-ciri dia dah bentuk cecair. Cecair. Kita boleh cerita cara guna dia macam mana. Ataupun kita boleh bagi testimoni. Testimoni pengguna-pengguna macam mana kan hasil dia, puas hati ke tidak. Jadi lagi perkara yang sedang viral, kita boleh selitkan juga perkara yang sedang viral. Contoh perkara sedang viral sejak PKP ni kan. Sejak PKP saya nak cerita, boleh dibuat dalam bentuk cerita sambil kaitkan dengan produk. Sejak PKP ni orang menggunakan menggunakan masa dengan cara bercocok tanam di keliling rumah. Ada tanam pokok bunga, ada tanam pokok cili, sambil nak luangkan masa. Lepas tu nak kurangkan belanja luar, belanja dapur, tanam sayur, tanam cili kan. Kita boleh selitkan dengan ni. Boleh guna budget as go ni untuk pastikan pokok bunga berbunga lebat, buah cili lebat dan besar, macam tu. Dan bentuk cerita semasa lah, weather ni, perkara yang weather biasa yang sekarang perkara weather, perkara yang benar yang berlaku sekarang. Lepas tu kita bercerita ke rahsia apa ni. Contoh kalau ni rahsia kopi ni rasa ketagih. Sebab apa dia rasa ketagih, hari-hari nak minum kopi ni. Rahsia. Fakta ni kena fakta yang betul. Fakta yang betul. Kita tak bercerita fakta yang dongeng-dongeng ke yang salah, tak boleh. Kita kena cerita fakta yang betul berkenaan dengan produk kita. Jangan cerita yang mengaruh, yang bukan, yang tak kena mengena. Tak boleh. Orang baca detect yang kita ni mengaruh gitu, fakta yang tak betul, fakta yang salah, orang akan bank kita dan tak akan takkan peduli lagi cerita. Walaupun selepas tu kita cerita yang betul pun orang tak akan peduli lagi, orang tak akan percaya. Jadi tu lagi rahsia fakta tu berita terkini. Berita terkini tu pun lebih kurang sama macam perkara yang sedang viral lah, lebih kurang je. Itu saja berkenaan dengan tips kooperatif. Jadi ada lagi formula tu guna formula metode saya bagi formula siapa SIAPA, siapa. Okey, siapa SSIAPA, siapa. S ni sasaran ataupun soalan ataupun story. Sasaran ni kita nak sasar pada siapa? Kita nak sasar pada siapa kooperatif kita ni? Contoh saya, kalau saya ni nak buat kooperatif paja, sasaran saya ialah petani, atau pekebun ataupun si rumah ataupun orang yang suka berkebun. Itulah, orang suka berkebun, orang suka tanam pokok bunga. Tak boleh semua orang, tak semua orang suka berkebun, tak semua orang yang ada peluang dan ada ruang untuk berkebun. Jadi sasaran kita tu ialah mesti tepat. Tak boleh cakap semua orang, tak boleh semua orang, tak ada semua orang yang suka buat semua benda. Okay. Jadi I tu isu ni isu apa kita nak ketengahkan. Isu apa yang nak tengah. Contohnya tadi saya cerita tadi kan, isu apa. Isu dia sekarang ni ramai duduk rumah, di samping nak luangkan masa sebab ialah PKP kan, banyak masa dekat rumah, nak selain daripada nak luangkan masa, juga nak jimatkan kos. Bila dah contoh boleh tanam pokok cili,
Tanam kuat cili, tanam kuat kari, tanam apa lagi, daun som, yang mudah-mudah, ataupun tanam sayur secara hidroponik. Jadi boleh jimat kos untuk duit dapur. Jadi sebab pandemik kan, COVID, jadi pendapatan kurang, jadi boleh kurangkan belanja dapur. Jadi berkebun boleh syorkan ni untuk dapat bunga yang lebat, bunga yang besar, pokok yang subur. Boleh spray je dengan baja Ezigo. Baja Ezigo membantu anda untuk mendapat tanaman yang subur, yang buah lebat, buah besar, pokok bunga yang segar. Macam tu. Okay? Itu isu dia. Akibat dia apa? Akibat daripada dia menggunakan produk kita tu. Akibat daripada dia menggunakan baja ni. Akibatnya bila dia guna baja ni, dia spray pokok bunga ni tu dengan baja ni, pokok tu subur, bunga dia lebat, cantik, mekar. Okay? Kalau spray kat pokok cili tu buah lebat, cili tu segar bugar, besar. Itu akibat dia gunakan spray dengan baja Ezigo. Jadi akibat. Jadi SIAP. P tu potensi dia macam mana? Maksudnya potensi ni dia nak dapatkan sesuatu perkara tu, potensi dia amat besar. Jadi contoh dia nak dapatkan tanaman itu yang memuaskan hati dia lah. Memuaskan hati, subur, besar, buah lebat, hasil banyak. Potensi tu untuk dapat tu besar. Okay. Siapa A belakang kali lah, last ke A. A tu extract. Extract tu apa ni, kepuasan hati dia, kepuasan dia terhadap sesuatu benda yang dibuat tu. Kita bagi dia rasa puas hati. Puas hati dengan produk kita. Bila guna produk itu, dia puas hati, dia suka. Itulah. Okay. Jadi itu pasal tips cooperating. Jadi pasal cooperating juga ni ada mitos dia. Ada mitos macam legenda kan, tapi dia mitos atau perkara yang orang ramai selalu fikir. Perkara yang selalu orang ramai fikir tapi sebenarnya tak betul. Yang orang ramai cakap betul, sebenarnya perkara itu tak betul. Itu mitos cooperating. Ada orang ramai cakap tajuk cooperating tak payah letak. Ramai yang buat cooperating. Contoh kalau baca kat Facebook, buat cooperating tak ada tajuk. Tiba-tiba cerita tu pasal produk. Tu sebenarnya tak betul. Tajuk mesti ada kat atas. Mesti ada tajuk. Dan tajuk tu, tajuk tu mestilah huruf besar. Huruf besar, dan intro dia kat bawah tu mesti ada jarak dengan tajuk dia. Okey. Lagi ada 6 mitos dia. Ada 6 mitos dia. Yang pertama, mitos dia tajuk tak payah letak. Sebenarnya tajuk amat penting. Sebab tajuk itu ialah langkah pertama orang baca, langkah pertama orang pandang, dan langkah pertama untuk orang baca cooperating dan seterusnya. Okey. Lepas tu lagi mitos dia, orang tak baca cooperating panjang. Itu salah. Orang tak baca cooperating panjang. Ada je orang suka membaca. Ramai je orang suka membaca. Yang tak suka baca pun ada. Yang tak suka baca tu memanglah ramai juga tak pernah baca, memang tak suka baca. Dia suka tengok gambar, tengok video. Jadi tapi yang suka membaca pun ramai juga. Jadi kalau cooperating tu bagus, menarik, cantik, dia akan, walaupun panjang, orang tetap akan baca sampai habis. Okey. Jadi kalau tak mampu nak buat cooperating yang panjang sebab tak pandai bermain dengan gaya penulisan tu, takut orang baca kan bosan ke apa kan, buat yang ringkas, buat yang pendek saja dah cukup. Okay. Tulis cooperating tak perlu tersusun dan bersutur. Yang ketiga, tulis buat cooperating ni tak perlu nak tersusun dan teratur. Salah. Ni ramai berfikir tak perlu, buat je, tulis dia apa nak buat atas bawah dulu tu boleh. Tak boleh.
Kooperatif mesti ada cara dia mesti tersusun. Yang pertama ada tajuk, yang kedua tu bawah pada tajuk ada intro dia. Intro tu menjelaskan pada tajuk tersebut lah. Bawah intro biasalah ada cerita pasal produk. Lepas tu ada offer. Ada offer, kita lepas tu bagi offer supaya orang tertarik. Ada offer, lepas tu ada bukti. Bukti kita boleh bagi pada testimoni. Lagi bawah ada CTA ke bawah dia tu. Ada orang buat kooperatif, tajuk okey, baca okey, best. Sampai kat bawah tu, sampai kat bawah tu tak ada CTA. Dah baca-baca orang nak beli, nak beli kat siapa? Macam mana nak beli? CTA tak ada. Jadi tulis guna bahasa formal. Yang keempat, tulis bahasa formal. Tulis guna bahasa formal. Macam bahasa surat khabar. Tak semestinya tulis bahasa formal. Kebaca surat khabar kan tulisan dia macam mana, bahasa dia macam mana kan. Kalau nak buat kooperatif, nak buat promote, saya nak buat promote baju ke, nak promote ni make case ke, saya tak perlu tulis macam tulisan surat khabar, tak perlu. Okey. Ada orang ramai luar sana cakap kau buat kooperatif ni mesti nak buat tulisan macam surat khabar. Tak payah, tak perlu. Tak menarik orang nanti nak dapatkan produk kita. Tak menarik orang nak tengok produk kita. Tulis kooperatif yang kelima. Tulis kooperatif tak perlu ada gambar cantik. Ini pun salah. Kooperatif dengan gambar mainan panai penting. Ataupun kooperatif gambar dan juga video. Sebab ada orang yang tadi tu tak suka baca panjang, tak suka membaca, suka tengok video. Bagus ada video ataupun ada gambar. Gambar tu bila cantik yang boleh menjelaskan produk tu. Walaupun dia tak perlu baca panjang-panjang, sebab dia tak suka baca panjang-panjang, tapi dia tengok video, dia tengok gambar, dia faham apa yang nak disampaikan. Okey. Jadi penting tu tajuk, penting tu gambar. Gambar yang cantik penting. Cara nak buat gambar yang cantik, kita boleh buat selain daripada mesti pandai ambil gambar, selain daripada pandai ambil gambar, boleh juga guna Canva. Guna Canva, boleh dengan Canva tu boleh buat logo cantik, gambar yang cantik, boleh setting, boleh adjust kan. Lepas tu boleh masukkan video pun boleh. Video boleh masukkan lagu, background yang cantik, jadi boleh menarik orang tengok. Jadi itu kelima. Yang keenam, tajuk menarik je dah cukup tarik orang baca kooperatif. Ramai orang faham juga, ramai juga berfikir tajuk yang cantik je, tajuk yang dah menarik je dah boleh tarik orang baca kooperatif. Tak semestinya. Okay? Saya pun baca tajuk okey, best tajuk dia kan. Atau cik ni nak baca yang bawah dia kan. Bila baca separuh dah macam tak best lah, bosan. Dah stop, tak akan baca lagi sampai ke bawah. Jadi tekan harapkan headline atau tajuk dia yang menarik. Kooperatif dia tak menarik pun tak boleh juga. Dia kena tajuk menarik sampai ke kooperatif dia cantik juga sampai CTA. Barulah dapat hasil kooperatif yang betul-betul kata-kata berjaya, yang betul, yang menarik. Okey. Sebenarnya bab macam ni pun saya pun lemah juga ni. Tapi saya tahulah bahasa dia belajar ni. Dulu saya tak tahu benda ni. Tak tahu ada cara ni semualah. Sekarang ni nak ada tip dia, nak ada cara dia kan, semua dah tahu. Cuma dah tahu kita nak praktik saja, nak belajar. Kita kena buat sendirilah ni. Buat sendiri, tanya orang macam mana, betul tak sebab macam ni, betul tak sebab kooperatif macam ni, apa nak tambah baik lagi. Kita boleh bertanya. Kalau kita dalam kumpulan yang sama, macam ni dalam manager tawan ni, kita ada kumpulan atau kita ada smart billion partner yang kita boleh minta pendapat, kita boleh bertanya. Sebab kita dalam smart billion partner ni adalah orang-orang yang suka bisnes. Jadi saya suka bisnes, saya berada dalam golongan orang yang suka bisnes supaya kita dapat circle yang positif. Kita circle yang positif. Okay. Jadi apa dah?
Okey. Jadi itu saja soal kita malam ni pasal cooperating cooperating. Nak buat tajuk dia panjang sebenarnya cerita pasal cooperating ni. Dah cooperating ni ialah tajuk salah satu topik yang best lah, yang best saya suka belajar cooperating ni. Contoh saya bagi sikit lagi. Contoh jenis-jenis headline, jenis-jenis headline yang kita boleh buat. Headline tak apa, headline ada orang tak faham headline tu apa. Headline tu lah tajuk ni lah. Tajuk tu boleh ada ada cara dia, ada contoh-contoh jenis yang kita boleh buat. Contoh kat sini ni amaran. Tulis amaran tanda seru, adakah anda sesuatu yang kita suka. Contoh, adakah anda suka, adakah anda adakah anda ada masalah juragat, amaran, adakah anda dalam usaha nak turunkan berat badan. Sesuatu yang kita tak suka lah. Okay, amaran, adakah anda apa dia, dan sesuatu yang kita tak suka. Okay, itu contoh amaran. Adakah anda sedang makan makanan yang membunuh anda. Amaran lagi, contoh amaran lagi. Adakah anda sedang gagal dengan ABS. Contoh lagi, amaran. Adakah anda mahu kulit anda terus menerus gelap. Itu buat tanda soalan macam tu. Jadi orang baca best. Dia nak terus lagi baca kat bawah dia. Lagi, sesiapa yang produk topik yang perlu action kena semangat. Contohlah, sesiapa yang menjalani bisnes online perlu faham cara gunakan FBX. Lagi satu, sesiapa yang suka makan nasi perlu tahu ia bahaya untuk kesihatan anda. Lagi, sebagai contoh, sesiapa yang alami masalah kulit kusam perlu sedar perkara itu boleh diatasi. Itu contoh tajuk lah, tajuk. Jadi mana? Jadi macam mana nak buat cooperating yang menarik? Macam mana nak buat cooperating yang menarik? Kena ada elemen ayat kita tu, ayat cooperating tu mesti nak ada elemen yang baik berkait dengan emosi, ada. Sebab itu kalau buat cooperating tu daripada hati, sebab daripada hati saja dia boleh bersenang nak berkait dengan emosi. Kita kena ada elemen-elemen yang berkait dengan emosi pelanggan. Itu sebab itulah kita kena tahulah apa yang merisaukan pelanggan kita. Apa yang merisaukan orang ramai, apa yang merisaukan pelanggan kita. Bukan orang ramai lah, pelanggan kita yang kita sasar tu, avatar kita tu, apa yang dirisau, apa yang menjadi kerisauan dia tu. Jadi kita nak selesai masalah dia. Lepas tu kita nak tahu kerisauan dia apa. Lepas tu apa yang menyebabkan dia, apa yang avatar kita tu nak, apa yang customer kita tu nak. Lagi, apa yang customer tu takut. Contoh, dia risau. Contohlah risau ni dia risau minum kopi nanti minum kopi nanti terpening kepala. Minum kopi nanti kecil manis, sebab dia ada masalah kecil manis. Nanti dia minum kopi nanti takut, yelah dia ada kecil manis, sebab tu minum kopi takutlah kan bahaya. Kecil manis dia semakin naik. Suka dia seorang dia kan. Lepas tu kehendak dia apa? Dia nak minum kopi, kehendak dia. Lepas tu ketakutan dia apa? Ketakutan dia tu ialah kalau dia minum kopi, takut dia kecil manis dia bertambah, takut dia pening kepala. Jadi lagi impian pelanggan. Pelanggan tu nak apa? Pelanggan apa impian dia? Impian dia tu tentulah kalau dia tu pelanggan saya ni yang suka minum kopi, tentulah dia nak dia nak minum kopi yang sedap, yang ikut selera dia. Tapi selain daripada sedap, dia nak juga yang sihat, supaya tidak ada masalah pening kepala, tak ada masalah kecil manis tinggi. Yang tak ada kecil manis tu pun nak jaga kot dia, nak jaga kesihatan dia. Walaupun dapat minum kopi setiap hari, tapi kandungan gula terjaga, sebab Milkif ni diguna pemanis vitality yang bagus untuk
kesihatan, bagus untuk pengidap kencing manis. Jadi kita kena tahulah. Okay. Kita kena tahu pelanggan saya, contoh saya pelanggan saya macam tu, kena tahulah apa yang perkara yang merisaukan dia, perkara hendak dia apa. Lepas tu dia takut apa? Dia takut apa pada produk yang dia nak tu. Ataupun ialah contoh kalau takut apa, maksudnya dia nak minum kopi tapi dia takut apa. Contohlah macam tu kan. Jadi impian dia apa? Dia nak impian pelanggan tu macam mana? Tu boleh bayangkan kalau kita berada tempat dia, atau kita letakkan diri kita sebagai pelanggan saya letakkan diri saya sebagai seorang pelanggan. Saya takut, saya risau apa? Saya nak suka minum kopi tapi saya risau apa? Apa yang menyebabkan saya risau? Lepas tu saya nak apa sebenarnya daripada produk kopi tu? Lepas tu saya takut apa kalau saya minum? Lepas tu apa impian saya? Impian saya dengan produk tu apa impian saya? Itulah impian saya. Itulah saya sebagai pelanggan, impian saya kalau dengan nak minum kopi tu, impian saya nak kopi yang sedap. Sambil sedap tu nak yang yang menjaga kesihatan saya, supaya tak naklah minum setiap hari minum jadi sakit pula, dah kencing manis tinggi pula. Tak nak macam tu. Jadi impian pelanggan tu kena tahu dah. Semua tu boleh gunakan dalam kooperatif supaya sampai supaya bila buat ayat kooperatif tu ada emosi pelanggan. Okey, itu saja pasal kooperatif. Cut dah pula. Okey, ini mikir saya, ini produk saya mikir. Ni satu-satunya kopi ungu yang ada pracampur garam buluh. Ada pracampur garam buluh. Sikit. Aduhai. Okey. Ni sekarang bulan ni ada free mark ni. Dia mark ni adalah special edition lah. Special edition untuk bulan ni saja. Sebab dengan setiap pembelian 12 kotak Mikef ni dapat free satu mark tu. Mark tu memang cantik, ada tutup dia. Memang ngam lah satu sachet ni bacus air panas, sedap. Memang cantik. Warna dia pun sama dengan ni. Okey, tapi kalau tak nak 12 kotak, dengan satu kotak RM30. Kalau dengan pembelian 2 kotak ada diskaun 5%. Kalau 6 kotak ada diskaun 10%. Kalau 12 kotak dapat free gift mak ni satu, mak yang cantik ni satu. Okey, mak ni tak ada jual mana-mana. Dia cuma dengan setiap pembelian 12 kotak ni sahaja. Dan offer ni sepanjang bulan 9 ni saja, bulan sekarang ni. Nanti bulan 10 dah tak ada lagi dah mak tu, walaupun beli 12 kotak ni. Okey. Faham tu kan? Jadi Mikef ni boleh minum sejuk atau panas. Kalau saya pagi saya suka minum kopi panas-panas sebab saya suka bawa harum aroma dia tu. Aroma kopi ni biji robusta. Kopi biji robusta ni salah satu biji kopi yang premium lah. Premium yang agak kata orang tu memang premium yang sedap. Jenis kopi yang sedap. Bau dia tu, aroma dia tu memang rasa macam segar, rasa macam bestnya macam tu. Kalau kecuali lah, biasa saya minum panas lah. Kecuali kalau teringin nak minum yang sejuk, barulah sebab air kopi ais lah, kopi ais tambah ais batu yang minum sejuk. Kalau tekak nak minum sejuk, kata tak, saya biasa minum panas. Saya suka aroma dia tu. Jadi satu kotak ni ada 12 sachet ni. Ada 12 sachet. Jadi 3 dah tinggal. Saya guna ini setengah kotak yang saya tengah minum sekarang ni lah. Jadi saya banyak lagi stok ni. Ada banyak lagi stok Mikef ni. Sesiapa yang nak boleh PM saya. Okey, lagi
Ni kotak baru, dia ada kotak lama. Kotak lama pun ada juga. Beza dia rasa lebih sama. Saya rasa sama je rasa dia. Tapi ada orang cakap berbeza. Beza dia yang kotak baru ni dia pemanis dia diguna vitality. Itu je beza dia. Ada orang cakap kopi lama tu rasa kopi dia lebih tau. Lebih pekat kopi dia. Yang ni rasa kopi tu rasa cair sikit. Tapi pada saya rasa tak ada beza. Atas lidah masing-masing lah kan. Okey. Lagi ini baja Exigro. Baja Exigro ni yang 1 liter. Dia ada 1 liter, ada 4 liter. Ini bagus untuk spray-spray kat pokok. Pokok apa-apa saja boleh. Dan setiap pokok tu ada sukatan dia yang berbeza, yang sesuai dengan jenis tanaman. Jadi tak nak guna tu nanti kalau beli ni nak spray kat pokok tanaman, pokok bunga ke pokok cili ke, saya share lah, saya beritahu macam sukatan dia macam mana. Guna spray yang biasa guna spray untuk spray baju, gosok baju tu kan. Beli yang kecil kedai RM2 tu boleh. Ada sukatan dia nak spray pokok bunga dengan spray pokok cili, pokok sayur, lagi pokok pisang ke pokok kelapa sawit pun boleh. Tu sukatan dia berbeza-beza. Saya tak ingat lah sukatan macam mana, saya tak cakap sekarang ni kan. Tapi bila ada saya dapat customer tu apa sekolah, saya katanya dia tanam pokok apa. Jadi saya akan ajar dia lah, share dengan dia sukatan dia macam mana. Sebab saya memang kena ajar dia, kena beritahu dia. Sebab saya tak nak customer saya guna dengan cara yang salah. Bila guna cara salah, tak dapat hasil yang betul, tak dapat hasil yang maksimum. Okey. Jadi ni banyak testimoni yang saya dapat, yang kawan member saya yang lain dapat jugalah, menyatakan ini memang bagus. Pokok dia besar-besar, pokok besar dah buah. Kalau buah tu buah sebesar, saya tunjuk sikit okey. Ni ni buka bunga dia bunga, cakap pokok bunga tu berbunga meriah lah. Meriah, pokok subuh bunga meriah. Sukalah tengok kalau siapa suka tanam pokok bunga ni kan. Kalau lah pokok bunga tu banyak bunga pokok subuh, hati pun bunga-bunga lah. Sama macam pokok bunga tu berbunga-bunga lah. Suka hati lah, gemar seronok gembira. Tanam pokok pokok berbunga lebat, cantik, subuh. Sukalah kan. Siapa tak suka? Kalau saya pun suka juga. Pakar. Lagi ni tengok ada beza kan. Ada beza bendi Exigro dengan bendi yang tak guna baja Exigro. Jadi buah dia tu besar. Sama ke kalau spray pada pokok cili tu akan jadi besar juga dibandingkan yang tak ada spray dengan baja Exigro ni. Jadi memang power lah Exigro ni. Dia pun penggunaan pun jimat. Sebab dia sukatan dia sedikit saja. Sekejap lagi. Ni juga ni buah-buah sayur ni. Boleh spray kat sayur. Sayur kembang daun dia mekar, subur. Seronok lah kalau siapa yang bertanam kan, kebun kan. Walaupun tanam pokok bunga, pokok cili dalam pasu saja, tapi kalau pokok tu subur, buah lebat, besar-besar, jadi kata orang tu memang suka hati lah kan. Dia macam tu kan. Jadi kena dapatkan ni 1 liter ni, jimat penggunaan dia. Bukan 1 hari habis guna, bukan 1 minggu habis guna. Dia ikut sukatan dia, dan dia dicampur dengan air dalam spray yang boleh dibeli kat kedai RM2 tu saja. Campur sukatan dia, akan dia beritahu nanti sukatan dia macam mana, nak spray pokok apa. Okey. Jadi cara spray pun, masa dia, bila tu pun akan dia share juga. Dia just ikut saja untuk dapat hasil yang memuaskan lah, okey. Itu saja. Ni saya pun ada stok ni. Saya ada stok yang 1 liter. Kalau nak yang 4 liter boleh juga.
Saya boleh pergi ada ni pergi ambil kat pergi beli kat bukan pergi ambil lah, pergi of course lagi beli kat stokis tapi kat yang ready stock ni ada 1 liter. Walaupun dia bimbang 1 liter pun dia cara guna dia jimat. Dia ialah bukan dituang ni dalam satu beradi ke dalam bekas besar yang nak siram tu, tak kan. Jadi dia guna ikut jenis tanamannya, jenis tanaman. Dan dia boleh guna sesuai semua jenis tanaman boleh. Cuma sukatan tu berbeza lah. Itu kena tahu. Dan siapa jadi customer yang dapatkan baca ni, mestilah saya akan dibagi tahu, akan diajar, akan di-share macam mana sukatan dia untuk jenis-jenis tanaman yang ditanam lah. Okey, itu saja saya nak share malam ni. Jumpa lagi besok masa sama. Terima kasih siapa yang tengok live saya ni. Silalah like, share. Silalah like, share dan komen share dengan kawan. Mungkin dari kawan kalau sahabat tak perlukan ni, mungkin ada kawan, ada keluarga yang lain yang perlukan ni, yang tak tahu jadi tahu. Lepas tu kalau nak tu boleh tahu kat mana boleh dapat. Jadi itu saja nak share malam ni. Ni dua je lah nak cakap malam ni. Produk akhir ni dia banyak. Makanan, minuman, kalau pertanian baja ni je lah satu. Lepas tu JTS tu untuk minyak hitam untuk servis motor kereta. Lagi produk penjagaan diri, betul shampoo, sabun, produk penjagaan rumah, Ziclin. Ziclin tu sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, toilet dan lantai. Ni kopi. Apa lagi? Ni dia ada terapan dan terawes. Terapan dan terawes ni baju pakaian dalam untuk sesiapa yang boleh mengatasi lah. Dia bukan seperti saya cakap tadi, bukan kita tak boleh cakap merawat ni. Kita tak boleh cakap merawat, kita boleh cakap membantu mengurangkan atau menghilangkan masalah-masalah seperti ni pasal terapan dan terawes. Terapan tu seluar legging. Terapan tu dia boleh membantu menghilangkan atau mengurangkan rasa sakit kaki, sakit lutut, sakit pinggang. Ni kalau yang urat timbul tu apa nama dia? Saya lupa lah. Urat timbul kat kaki tu kan, urat bingung tu kan. Apa nama dia tu? Vertikos apa? Tak apalah. Tapi kalau tahu kan urat timbul kat kaki tu, dia boleh hilang. Apa lagi dia banyak lagi fungsi dia lah. Dan yang paling penting yang orang suka ni ialah bila pakai tu, konsisten pakai tu setiap hari, yang masalah tu boleh hilang ataupun boleh kurang. Yang tapas sedar dia boleh terkurus, saiz tu boleh mengecil, kaki boleh mengecil, peha boleh mengecil, pinggang pun boleh mengecil. Jadi bila sampai ke bahagian-bahagian punggung tu boleh mengangkat bahagian punggung. Jadi puak-puak bahagian perut kita tu boleh mengangkat, boleh mengepeskan perut. Jadi masalah boleh kurang ataupun boleh hilang terus. Masalah yang lain tu dia kecantikan pula. Kalau dah perut besar boleh kecil, bontot punggung tu boleh terangkat balik. Lepas tu perut buncit boleh jadi kempis. Ini kesan daripada konsisten guna terapan. Terapan seluar legging. Lain kali saya cakap pasal terapan dan legging. Saya kena bahas untuk live untuk dia. Dan terawes ni ialah macam bekung. Okey, itu saja malam ni saya nak share. Malam ni dua produk ni je, baja dan juga mikef. Sesiapa nak boleh PM saya. Yang di stok sekarang saya ada kat tangan saya. Okey, ni ada dua botol. Sekarang ni saya ada stok 2 botol. Yang ni sebab ada banyak lagi. Ada satu kartun 24 kotak. 24 kotak. Okey.
Setakat ini saja saya nak share. Saya sambil tengok video. Aduh, besar je. Ya, ni kawan dia lah tu. Kawan yang dapat kalau beli 12 kotak ni. Kalau beli 12 kotak dapat kawan ni. Cantik kan? Ada tutup dia tau. Tapi ni kita nak tunjuk. Kat sini ada tunjuk. Atasnya gambar atas ada tunjuk tutupnya. Ni cantik. Cawan dia tebal, cantik, tahan panas. Okey, sampai setakat ini saja live saya malam ni. Terima kasih siapa-siapa yang masuk nanti. Tolong like, share dan komen. Mana tahu anda share dapat kawan lain yang nampak, dia berminat. Yang tak tahu jadi tahu, dah berminat untuk dapatkan, boleh PM dengan saya. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi esok malam, masa sama, page yang sama. Okey, bye, good night.